Terima kasih Taufik. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Oping diangkat secara automatik sebagai Yang di-Pertua Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB. Ia merupakan tradisi parti iaitu Ketua Menteri akan memegang jawatan nombor 1 parti itu. I will pursue the policy set by the late Tok Nan. Of course, along the way, we will try to add value to the basic policy. But what is important is PBB has expressed its solid support behind me. Datuk Amar Abang Abdul Rahman Zohari berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi parti itu di Ibu Pejabat Parti di Jalan Bakau Kuching. Beliau turut mengumumkan pengunduran bekas Timbalan Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang daripada jawatan Timbalan Yang di-Pertua. Justru Timbalan Ketua Menteri yang juga Naib Yang di-Pertua Kanan, Datuk Amar Douglas Ugat Mbas akan memangku jawatan Timbalan Yang di-Pertua yang dikosongkan oleh Datuk Petinggi Jabu. Manakala kekosongan satu lagi jawatan Timbalan Yang di-Pertua akan dipangku oleh seorang lagi, Naib Yang di-Pertua Kanan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan. Sementara itu, Datuk Petinggi Jabu yang ditemui berkata pengunduran beliau dibuat secara sukarela sejajar dengan pengunduran beliau dari arena politik. Datuk Petinggi Jabu yang telah memegang jawatan itu sejak 1974 turut berikrar akan memberikan sokongan padu dan kekal setia kepada PBB di bawah kepimpinan Datuk Amar Abang Abdul Rahman Zohari. Sementara itu, Datuk Amar Abang Abdul Rahman Zohari turut mengumumkan penubuhan jentera pilihan raya PBB bagi menghadapi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk. Beliau berkata Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar yang juga Ahli Parlimen Sentubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilantik sebagai pengarah jentera PBB bagi PRK tersebut. Ditanya mengenai calon bagi PRK tersebut, Datuk Amar Abang Abdul Rahman Zohari berkata ia akan diumumkan kemudian tanpa memberitahu tarikhnya. Beliau juga tidak menyatakan berapa ramai calon berpotensi yang telah disenarai pendek setakat ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 4 Februari sebagai hari penamaan calon, 12 Februari hari pengundian awal dan 18 Februari sebagai hari mengundi. PRK tersebut diadakan susulan pemergian Allahyarham Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satim pada 11 Januari lepas. Pada pilihan raya negeri lepas, Allahyarham Tan Sri Adnan memenangi kerusi tersebut dengan majoriti 5,892 undi menewaskan calon Parti Keadilan Rakyat Jazul Kipli Numan. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Oping hari ini memberi jaminan beliau akan menjadi Ketua Menteri untuk semua rakyat Sarawak. Katanya beliau akan melakukan yang terbaik untuk rakyat Sarawak termasuk usaha bagi mengembalikan hak-hak Sarawak seperti yang termaktub di bawah Perlembagaan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963. And I will try my very best to work hard for the benefit of Sarawak, including, of course, our rights that we have been negotiating with federal leaders based on Malaysian Constitution as well as Malaysian Agreement. Itu akan saya teruskan. Jelasnya apa yang unik perjanjian tersebut ditandatangani semasa ayahanda beliau Tun Abang Haji Oping Abang Syafiee menjadi Gubernur Sarawak, manakala Perdana Menteri ketika itu ialah ayahanda Datuk Seri Najib iaitu Tun Abdul Razak Husin. Justru beliau berkata ia akan memudahkan beliau dan Datuk Seri Najib untuk mengamati apa yang telah ditandatangani oleh kedua-dua ayahanda mereka. Dalam pada itu, Datuk Amar Abang Zohari turut berterima kasih kepada semua ahli Majlis Kerja Tertinggi Parti PBB atas kepercayaan kepada beliau untuk memimpin parti itu. Beliau berjanji akan meneruskan segala polisi yang telah diperkenalkan oleh Allahyarham Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satim sebelum ini. Pada masa yang sama, beliau berkata akan berusaha untuk memberikan nilai tambah kepada polisi-polisi tersebut. Selaras senjata api tiruan jenis napang angin telah disita daripada 3 lelaki warga Indonesia ketika pemeriksaan polis di Pos Kawalan Jalan Puneng Kelalan, Bak Kelalan Lawas pagi semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Lawas Deputy Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, semasa pemeriksaan senapang tersebut bersama 8 butir peluru dibalut dengan pakaian dan disorok pada bahagian belakang kerusi pemandu kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki suspek.
Kesemua suspek dipercayai dalam perjalanan balik ke kampung mereka di Buduk Tumu, Indonesia. Ketiga-tiga mereka yang berusia 18 tahun hingga 39 tahun kini ditahan di lokap Balai Polis Lawas. Kes disiasat di bawah Seksyen 36 Akta Senjata Api 1960 kerana kesalahan memiliki senjata tiruan. Jika sabit kesalahan, boleh dijatuhi hukuman penjara tidak lebih 1 tahun dan denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya sekali. DSP Abang Zainal memberitahu pihaknya bertindak tegas terhadap mereka yang didapati memiliki senjata api tanpa permit sah. Ia bertujuan membendung kegiatan salah guna senjata api untuk aktiviti jenayah. Anggota di Balai Bomba dan Penyelamat Sibu telah berjaya menyelamatkan harta benda berjumlah lebih RM4 juta sepanjang tahun 2016 dan 71 kes kebakaran dicatatkan. Menurut Ketua Balai Bomba Sibu, Abdul Muttalif Jaafar, kes kebakaran itu meliputi sebanyak 20 kes kebakaran bangunan, 10 kebakaran kenderaan dan 41 kes kebakaran belukar dengan kerugian berjumlah lebih RM15.15 juta. Selain itu, katanya Balai Bomba Sibu juga turut menggerakkan anggotanya untuk 98 kes khidmat khas seperti memusnahkan sarang tubuhan, menangkap binatang dan pokok tumbang. Bagi kes menyelamat pula, sebanyak 27 kes dicatatkan pada tahun lepas dengan 20 daripadanya adalah kes kemalangan jalan raya, 4 kes mangsa terperangkap di dalam lift, 2 kes banjir kilat dan 1 kes tanah runtuh. Beliau mendedahkan data tersebut dalam Majlis Makan Malam Apresiasi 2016 di Balai Bomba dan Penyelamat Sibu. Dalam ucapannya, Abdul Muttalif berkata anggota bomba perlu bersedia dengan kewujudan media-media sosial yang menjadikan tugasan harian mereka dinilai, dipantau, dikritik, bahkan dipetikai walaupun ada kalanya apa yang disebarkan adalah berunsur fitnah dan tohmahan. Majlis Makan Malam untuk memberi penghargaan kepada anggota yang bakal bersara dan yang bakal berpindah itu turut dihadiri oleh Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon 4 Sibu, Abdul Muttalib Rashid. Setakat ini dahulu sebarang berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali kepada grafik di Angkasa Puri.